Selain daripada itu, ada lagi satu sunnah yang lain, iaitu ittiba'. Orang panggil ittiba'. Ittiba' ini juga satu sunnah dalam bertawaf. Ketika orang itu bertawaf, dia ada satu lagi sunnah ittiba'. Ittiba' ni lagu mana? Pakai kain silai. Kain ni kan, waktu obek ni lengan ni dan bahu sebelah kanan, sebelah alik ni sakut sini, pusing kali ini tidak kata tutup alik ni buka. Buka tu orang panggil ittiba'. Buka sebelah. Walaupun asalnya Nabi SAW buat begitu untuk menunjukkan kepada orang-orang kafir yang duduk tunggu nak tengok orang-orang Islam yang setelah mengikut mereka telah jadi lesu dan pergi ke Madinah, tidak berdaya. Asalnya Nabi SAW buat gitu untuk nak tunjuk, tetapi kemudiannya menjadi sunnah juga. Ramal itu pun asalnya dengan maksud itu juga, tetapi tetap menjadi sunnah juga, walaupun tidak ada maksud tu dah. Sekarang tak ada siapa dia nak tengok dah. Kita kuat ke tidak kuat, gagah ke tidak gagah, boleh 3 keliling lari sana ni, tak ada siapa nak tengok dah. Walaupun begitu, tetap dia menjadi sunnah yang patut diikut. Tetapi ittiba' ini hanya disunatkan dalam tawaf yang ada ramal sahaja, yang ada ramal tadi. Mengikut pendapat yang pertama Imam Syafi'i, tawaf qudum dan tawaf ifadah, yakni setiap tawaf yang ada sa'i selepasnya. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua iaitu tawaf qudum. Dalam yang ni ittiba' itu pun sunnahnya dalam tawaf qudum sahaja. Hak lain tidak. Hak lain tidak. Jadi kalau kita tak buat lagu tu pun tak apa. Selepas tu Nabi SAW pun pergi ke makam Ibrahim. Makam Ibrahim. Makam tu apa makna makam Ibrahim tu? Makam Ibrahim tu itulah ada, kalau kita pergi ke orang pergi ke Mekah dah dia tahulah. Dalam gambar tu ada satu binaan di luar daripada tempat tawaf itu. Situlah bermula tempat sembahyang, musalla. Bermula tempat sembahyang situlah di belakang. Jadi makam itu apa maknanya? Makam Ibrahim itu, yakni tempat Nabi Ibrahim berdiri. Yakni ianya adalah batu tempat Nabi Ibrahim AS berdiri nak buat Kaabah dulu. Itu adalah kenangan daripada dia lah, kenangan daripada dia. Ketika dalam pembinaan Kaabah tu, batu, dia duduk atas batu tu. Duduk atas batu tu, diri atas batu tu dia buat lah. Dan mengikut riwayatnya batu itu dia naik sendiri. Jadi batu tu ada kelebihan dia sendiri. Itulah yang dikatakan makam Nabi Ibrahim dengan anak dia Ismail. Ismail hola batu, ayah dia letak asalnya. Kemudian ni tak ada dah Nabi Ibrahim letak apa batu asal tu ke mana dah. Tapi kenangan tu ada. Batu Kaabah tu lah Nabi Ibrahim asal letak tu berapa kali utuh dah Kaabah tu pun. Tak kira tu. Kira hak ni batu tempat dia berdiri itu memang betul waktu tu. Itulah batu bersejarah lah. Batu bersejarah bagi kita orang Islam. Bila dia pergi ke makam Ibrahim tu, dia pun baca, sambil dia baca wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Ambillah dari makam Ibrahim, yang dijadikanlah bermula dari makam Ibrahim ni sebagai tempat sembahyang. Dia Nabi SAW menjadikan makam itu berada di antaranya dengan Baitullah. Yang ni dia duduk di belakang. Ni makam Ibrahim, ni Baitullah duduk depan lagi. Depan dia tu, celah tu tempat orang tawaf. Jadi dia duduk belakang. Jadi isyarat daripada Nabi SAW, dia nak ajar kepada kita bahawa makam Ibrahim itu menjadi tempat permulaan sembahyang. Situlah startnya. Bukan maknanya di atas pada tu. Kalau sembahyang atas pada tu boleh tak? Boleh juga. Tetapi hak sunnahnya macam ni. Inilah apa nama ni salah satu yang orang Syiah kritik Sayyidina Umar. Kita pasal kita mungkin tak tahu tentang Syiah ni, anda tolong ayat lah macam mana orang dia kritik. Boleh jadi
dengan nada sebut ni kita boleh tahu betapa apa ya ulama-ulama ni, setengah-setengah ulama tu gomoh sangat, sebut sangat Syiah ni. Memang banyak benda dia masalahnya, bukan benda baru, banyak dia takwil, dia ubah, dia kritik apa-apa yang ada dalam sejarah umat Islam ni, dia kritik habis-habis. Jadi saya buruk nampak sahabat-sahabat tu. Di antara yang dia kritik, dia kata ni makam Ibrahim ni duduk jauh seperti sekarang ni, ini adalah perbuatan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar yang mula buat macam seperti ni. Asalnya dekat sangat dengan Kaabah tu, makam Ibrahim. Kedudukan asal dia terdekat sangat, bukanlah seperti sekarang ni jauh. Saya boleh tawaf berapa ramai di celah tu. Asalnya dekat dengan Kaabah. Yang ni beberapa apa ni elok ya. Dia kata bukan seperti sekarang ni begitu jauh duduk tu, dan orang duduk tawaf sekeliling. Ini dakwaan dia. Sebenarnya kalau kita nak main logik lah, kalau kita nak kira logik saja pun, kalaulah makam Ibrahim ni duduk dekat seperti yang dia dakwa tu dengan Kaabah, duduk dekat dengan Kaabah tu, dan dalam ayat Quran ni kata wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, kamu kena ambil bermula daripada makam Ibrahim ni sebagai tempat sembahyang untuk kamu. Sedangkan tempat tawaf tu di mana tempat tawaf? Kalau dekat sangatlah kedudukan makam Ibrahim dengan Kaabah, maknanya akan ada satu ruang yang mana sempit sangat je ruang untuk orang tawaf ni. Kalau ramai macam mana? Adakah kena berhenti ketika orang sembahyang ni, orang tak boleh tawaf? Atau macam mana? Dia akan timbul. Kalau kita kata Sayyidina Umar buat pun, sepatutnya kalau kita katalah andaikan Sayyidina Umar yang pindah, asalnya duduk situ, Sayyidina Umar pindah duduk jauh, sepatutnya terima kasih kepada Sayyidina Umar. Bijak dia. Sebab apa? Dia memberi ruang yang luas untuk mataf, tempat tawaf, orang tawaf. Jadi tidak terhalang untuk orang yang baru mari gapo semua ni untuk nak pergi tawaf tu Kaabah tu. Dan dia tidak semesti pergi sembahyang. Ada, kita tengok sekarang ni, orang ni duduk sembahyang tarawih, orang ni duduk tawaf. Kalau sempit sangat macam mana orang nak tawaf? Terpaksa kena berhenti, tak boleh lah. Kalau tidak litah orang sembahyang pula. Adakah akan tawaf di celah-celah orang sembahyang pula? Tak pernah sabar lagu tu. Dan hak sebenarnya tidak seperti yang mereka dakwa itu. Kedudukan yang ada sekarang ni, hak Nabi SAW pun ada, letak dah situ kedudukannya. Bukan seperti hak dia kata tu, duduk dekat Kaabah. Masalahnya kalau kita terima dia duduk dekat Kaabah pun, dia tidak praktikal. Akan menyusahkan orang-orang nak tawaf, dan akan ganggu orang nak sembahyang. Tapi kalau duduk situ bermula daripada tempat orang sembahyang sampai ke belakang, adalah ruang untuk orang tawaf tu, ruang yang luas. Bila-bila masa pun orang boleh tawaf. Ini kita dapat mana ceteknya pupuk dia ni. Dia tidak fikir mana dari segi munasabah, kalau tidak munasabah, dia kira nak pukul sahabat, nak nguduh Sayyidina Umar. Dia kira macam tu. Dia tak fikir munasabah, masuk akal kau tidak. Hadis ini menunjukkan ijma' ulama bahawa bila orang yang bertawaf itu selesai daripada tawafnya, iaitu sunat bagi dia bersembahyang di belakang makam. Sunat di belakang makam. Tak boleh datang tu lah, datang pada tu orang duduk tawaf di belakang tu. Sebab dia bermulanya tempat orang yang bersembahyang. Sunat dia sembahyang 2 rakaat sunat tawaf. Tu ijma' ulama, sekurang-kurangnya sunat. Bahkan mereka khilaf pula. Hak ijma' kata ada sembahyang, ijma'. Cuma khilaf pula, adakah wajib ataupun sunat? Kebanyakannya mengatakan sunat lah. Mana kalau dia tidak sembahyang pun, bukan tak sah tawaf dia tu. Kalau dia nak sembahyang situ pun boleh juga, di belakang makam tu boleh juga. Kalau dia tidak nak buat situ, lepas pada tawaf dia nak sembahyang dalam hijr Ismail. Hijr tu duduk ada kan lingkungan di luar Kaabah tu, itu pun dikira Kaabah juga. Orang yang bertawaf tidak boleh masuk ke celah tu, sebab itu dikira dalam Kaabah lagi. Kena pergi keluar tu. Sebab tak cukup, asalnya tak cukup perbelanjaan untuk nak bina Kaabah seluas tu.
Fafil hijir, kalau dia semaya dalam hijir pun boleh juga semaya ni. Kalau dia semaya dalam masjid pun boleh juga, mana jauh lagi, di belakang lagi daripada makam tu. Makam Ibrahim ni bukan makam tu ada kubur dia situ, tidak, bukan kubur. Bukan kita kata makam tu maknanya makam ada kubur pula, tak, bukan kubur dia. Makam tu adalah tempat berdiri dia, batu tempat dia berdiri ketika nak buat Kaabah. Kalau dalam masjid jauh lagi lah belakang tu. Yang ni bermula daripada situ tu kira masjid dah lah tu, daripada belakang makam tu. Cuma Nabi SAW buat di situ, kalau boleh buat di situ lebih baik. Kalau tak boleh buat pun siapa ada maksud, iaitu sunat tawaf tu kalau buat di mana-mana pun, dalam masjid ujung mana pun tak apa. Ataupun dalam Mekah, kalau tak ada semayang dalam masjid tu, tak ada peluang, tak ada kalau lagu mana orang ramai sangat, dalam Mekah boleh, dalam setiap kawasan tanah haram boleh juga semayang. Lepas pada tawaf sana tak ada, balik pergi jauh dah, boleh lagi semayang sunat tawaf ni. Tidak kata semayang sunat tawaf ni mesti semayang dalam masjid tu, tidak. Bahkan ulama mengatakan kalau dia semayang balik ke negeri dia, tanah air dia, balik ke negeri dia, boleh lagi semayang tu. Katakan dia tak semayang, boleh balik buat negeri dia tu, boleh. Sejauh mana pun negeri dia tu boleh, harus. Cumanya kelebihan dia tu dia tak dapat lah, kelebihan keutamaan dia tu tak dapat lah. Tetapi semayang ni tetap dia dapat. Orang panggil semayang sunat tawaf tu tetap dia dapat. Cuma kelebihan keutamaan dia tu iaitu di tempat tadilah. Kalau dia buat di negeri dia, lepas tu balik tu tak ada nak buat lalu sepanjang hayat dia, boleh lagi. Semula dia ingat nak semayang, boleh lagi, harus lagi. Kalau seseorang ni tawaf beberapa kali, ini masalah lah. Kalau tawaf beberapa kali, yang ni dikira sekali tawaf tu 7 keliling kan. Kalau beberapa kali lah keliling tu, satu tawaf dikira satu tawaf 7 keliling, banyak kali tawaf tu. Lepas tu eloknya setiap kali selepas 7 keliling tu dia sembahyang 2 rakaat, itu yang paling baik. Tetapi kalau dia tawaf beberapa kali, banyak kali, lepas semua banyak kali tu barulah nak sembahyang, boleh juga, boleh juga. Dan masalah sembahyang ni tak apa, banyak ada keluasan lah dalam masalah ni, kemudahan banyak. Ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan harus semua, cuma khilaf aula. Tak boleh kata makruh. Imam Nawawi kata tak boleh kata makruh, khilaf aula, dia menyalahi yang lebih utama. Makruh tidak, makruh tidak. Ini khilaf aula ni sesuatu yang lebih ringan lagi daripada makruh, ringan lagi daripada makruh. Di antara yang berpendapat seperti tadi, boleh buat macam ni tadi tu, sembahyang 2 rakaat tawaf tadi tu, di antara yang berpendapat begitu ialah Miswar bin Makhramah, Aisyah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Tawus, Ata, Sa'id bin Jubair, Ahmad, Ishaq dan Abu Yusuf. Tetapi Ibnu Umar tak suka buat lagu tadi, tak suka. Hasan Basri, Zuhri, Malik, Thawri, Abu Hanifah, Abu Thawr, Muhammad bin Hasan, Ibnul Munzir dan Qadi Iyad menukilkan, dia kata ni hak jumhur ulamanya, iaitu tak molek, tak sebuat lah lagu tadi. Hak moleknya kira juga buat sana. Hak 2 rakaat tawaf sana kira buatlah juga sana, jangan sampai balik ke rumah. Hak ni orang lain tak suka, walaupun ramai juga ulama tadi hak kata tak apa, boleh, sekadar boleh lah, tapi mereka pun tidak kata hak tu lebih utama, tidak. Hak lebih utama tetaplah di sana. Seterusnya ini cerita siapa? Ja'far bin Muhammad. Ja'far As-Sadiq meriwayatkan daripada Muhammad Al-Baqir. Dia ambil cerita ni daripada Jabir. Dia kata, Ja'far As-Sadiq kata, ayah saya berkata, wala a'lamuhu
saya tidak mengetahuinya, menyebutkan perkara ini melainkan daripada Nabi SAW.